Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ta'min bi khair ya karim. Apa khabar semua? Kita bertemu lagi dalam sesi santai bersama Dr. Norman sambil memandu. Okey. Hari ni kita nak buat satu bicara santai lah. Bicara santai, berbincang tentang makanan-makanan yang sangat bagus, makanan tradisi yang bagus di Malaysia ni, yang patut diamalkan oleh masyarakat kita setiap hari sebab khasiat kesihatan dia yang baik kan. Okey, apakah makanan-makanan tu? Bagi saya yang pertama sekali lah lauk masakan, iaitu lauk yang bagi saya lauk yang sangat berkhasiat, mempunyai sifat anti keradangan dan juga sangat versatile, boleh diolah dengan pelbagai jenis masakan lah kan. Maksudnya macam-macam benda kita boleh masak gunakan kaedah ni, iaitu masak lemak cili api. Itu dia kan. Memanglah saya agak bias sebab saya ni orang Negeri Sembilan kan, kampung saya di Batu Kerikil Negeri Sembilan. Jadi memang saya suka masak lemak cili api, dan memang dah makan masak lemak cili api sejak daripada kecil lagi. Jadi memanglah masak lemak cili api itu memang favourite saya. Tapi setelah saya dah jadi doktor ni, saya realise sebenarnya masak lemak cili api ni sangat sihat. Sebab santan dalam dia tu adalah sangat bagus, bersifat anti keradangan sebab ada lauric acid, MCT oil dalam dia. Lepas tu dia dimasak pula menggunakan kunyit, yang mana kunyit mengandungi bahan anti keradangan iaitu kurkumin, dan juga bahan antioksidan kurkumin ni. Dan seterusnya cili api tu sendiri lah, sebab nama dia masak lemak cili api kan. Cili api tu sebenarnya adalah cili yang mana mengandungi bahan yang pedas, yang nama dia adalah capsaicin. So sebenarnya capsaicin adalah bahan anti keradangan dan antioksidan yang baik. So sebenarnya bagi saya masak lemak cili api lah masakan yang sangat bagus untuk kesihatan. Okey. Yang kedua, apakah sebenarnya masakan yang sangat bagus, sangat sihat? Sebenarnya yang saya pernah sebut dalam saya punya video sebelum ni, iaitu nasi lemak. Sebab nasi lemak ni bagi saya adalah sarapan yang sangat versatile, yang boleh kita ubah, kita olah, tapi asasnya adalah daripada satu benda yang sangat sihat, iaitu nasi yang dimasak dengan minyak, yang mana nasi yang mengandungi resistant starch, yang mana ini menyebabkan nasi tadi menjadi rendah GI, dan juga resistant starch akan menjadi prebiotik di dalam usus besar. So makanan lemak adalah bagus, dan kita boleh perbagaikan dengan adanya sambal. Kita boleh letak sambal ikan bilis, kita boleh letak sambal sotong, kita boleh letak sambal udang, kita boleh letak sambal ayam dan sebagainya. Dan kepelbagaian ni sebenarnya adalah satu yang menarik, menjadikan kita boleh makannya setiap hari kan. Lepas tu letak pula, boleh dicampur pula dengan ulam, sayur yang sangat bagus. Boleh juga letak sayur masak macam kangkung, sayur kangkung dan sebagainya. So bagus kan. Sampai tu boleh letak kacang, boleh letak ikan bilis goreng dan sebagainya kan. Terletak pula telur lagi. Jadi bagi saya dia adalah satu yang sangat lengkap, sarapan pagi yang sangat lengkap, berkhasiat, rendah GI, tinggi lemak, yang memenuhi kriteria low carbohydrate, high fat, dan kita pandai mengolah nisbah bahan-bahan yang ada dalam tu lah. InsyaAllah boleh diamalkan. Yang kedua. Yang ketiga sebenarnya, makanan yang bagi saya makan tradisi orang Melayu yang sangat sihat di Malaysia ialah sambal tumis. Ini lagi satu. Sambal tumis ni juga ada versatile. Kita boleh buat macam-macam. Kita boleh buat sambal tumis ikan bilis, kita boleh buat sambal tumis kerang, kita boleh buat sambal tumis udang, sambal tumis sotong kan. Even sambal tumis letak ayam goreng pun boleh kan. Sambal tumis nak letak ikan goreng pun boleh. Jadi sebenarnya macam-macam benda kita boleh buat. Sebab proses menumis ni kan akan menggunakan minyak. So, dan juga menggunakan cili, yang mana cili mengandungi bahan antioksidan capsaicin tadi, bahan anti keradangan capsaicin. Dan juga proses menumis biasanya kita akan gunakan minyak kelapa sawit, yang mana minyak kelapa sawit adalah sihat. Dan inilah salah satu cara sumber kita mendapatkan minyak dalam pemakanan. Dan dalam saya selalu menekankan pengambilan minyak-minyak sihat dalam pengambilan pemakanan seharian. Salah satu cara ialah dengan makan sambal tumis. Okay, yang seterusnya, makanan bagi saya, makanan yang sangat sihat, makanan tradisi Melayu yang sangat sihat adalah rendang. Ini lagi satu juga versatile.
sangat versatile rendang ni. Kenapa? Sebab bagi saya dia boleh letak macam-macam. Kita boleh buat rendang ayam, kita boleh buat rendang daging, kita boleh buat rendang kambing, kita boleh rendang itik kan, macam-macam kita boleh buat. Ada orang buat rendang sayur pun ada kan. Tapi bagi saya rendang yang sedap yang daging lah kan, daging kambing ke ayam itik dan sebagainya. Yang kampung pula tu memang sedap. Dan penggunaan banyak bagi saya ialah bahan-bahan herba, rempah ratus. Seperti kita letak serai, kita letak bawang, kita letak bawang putih, kita letak juga lengkuas, halia kan, macam-macam kita letak kan. Dekat dalam kita letak kerisik, kita letak santan yang banyak. Yang mana ni semua adalah bahan-bahan yang sangat bagus, minyak sihat. Di samping bahan-bahan yang kita letak tu sangat tinggi dengan antioksidan seperti serai, apa semua bawang, sebenarnya bawang putih, bawang tu semua bertindak sebagai prebiotik sebab maksudnya rendang sangat lengkap. Dan serat yang ada dalam serai tu ya, jenis serat yang tidak boleh larut, yang sangat bagus sebagai sumber serat dalam pemakanan kita, akan menjadi makanan kepada probiotik di dalam usus besar kita. So makan rendang sebenarnya bagus. Di samping tu ialah dia letak cili dan sebagainya kan. Cili itu sebenarnya bagus sebab ialah saya kata dia ada bahan-bahan antioksidan di dalamnya, bagus kita amalkan setiap hari. So makan rendang antara bagi saya makanan Malaysia yang sangat baik yang boleh kita amalkan setiap hari, insya-Allah. Okey, seterusnya apa lagi makanan yang sedap? Lauk asam pedas. Saya sekarang duduk Melaka kan. So orang Melaka yang famous dengan asam pedas. Kalau Melaka ni asam pedas dia letak banyak daun limau purut. Kalau Muar punya asam pedas akan letak daun kesum. Itu perbezaan dia lah. Tapi kedua-dua dia okey, tak ada masalah. Daun kesum pun bagus, limau purut pun bagus. Dua-duanya adalah jenis daun yang ada banyak antioksidan yang bagus diamalkan setiap hari kan. Bahan-bahan anti keradangan yang ada dalam daun-daun ni semua bagus. Asam pedas juga akan menggunakan cili of course kan. Dia akan tumis cili dulu kan. Penumisan cili letak pula macam-macam lagi rempah ratus apa semua yang tinggi dengan antioksidan yang bagus kan. Lepas tu last sekali letak air asam jawa. Asam jawa juga sebenarnya adalah contoh buah-buahan yang sangat berkhasiat, tinggi antioksidan, tinggi anti keradangan yang boleh diamalkan. So makan asam pedas tu bukan hanya sedap, dia juga sangat sihat. Okey, saya boleh amalkan. Cuma jangan makan nasi banyak sangat. Makan lauk lebih tak apa. Okey. Seterusnya apa makanan yang bagus? Singgang. Singgang juga bagus sebab singgang juga menggunakan kunyit kan. Boleh kita makan. Sebab kunyit mengandungi bahan antioksidan nama dia kurkumin. Pengambilan kita kebanyakan makanan-makanan tradisi Melayu memang menggunakan kunyit dalam masakan dia, halia juga. So kunyit, halia, bawang putih semua adalah sangat bagus, sangat tinggi antioksidan, tinggi bahan anti keradangan. So mengamalkan makanan yang dimasak secara singgang juga bagus. Dapat bekalan antioksidan, anti keradangan dalam tubuh kan. Jangan lupa jangan makan nasi banyak sangat. Berkadar-kadar dalam nasi boleh lebih sikit dari segi lauknya. Makan lalu dia ketul ayam ikan. Kalau singgang masak ikan lah sedap kan. So letak lebih sikit ikan tu dan makan lebih sikit lauknya, kurangkan nasi ni, insya-Allah itu cara yang betul. Okey. Dan yang terakhir tapi bukan yang last, bukan yang paling tak penting sebenarnya, ini antara juga bagi saya makanan yang sangat berkhasiat, iaitu masak kari ya. Kari nasi kandar. Kari sebenarnya sangat berkhasiat sebab kari dia akan dimulakan masakan dengan menumis rempah ratus, rempah sekawan tu kan. Cengkeh lah, bunga lawang lah, kayu manis, buah pelaga, yang mana keempat-empat rempah ratus ni sebenarnya mengandungi bahan antioksidan mudah larut lemak maksudnya dia bila ditumis dia akan keluar antioksidan dia, so bagus. Dan lepas tu kita tumis lagi dengan bawangnya, bawang putih dan sebagainya kan. Letak pula rempah kari yang kaya lagi dengan rempah, semuanya bahan-bahan yang mengandungi antioksidan dan anti keradangan. Last sekali akan diletak dengan santan. Yalah, kari tak kira lah, kari daging boleh, kari ayam boleh, kari ikan boleh kan, kari kambing boleh kan, kari udang boleh, kari sotong boleh. Satu lagi masakan yang sangat versatile dan boleh digunakan dalam pelbagai jenis menu lauk pauk yang kita nak. So kari sangat bagus, sangat khasiat tinggi antioksidan, tinggi anti keradangan, boleh diamalkan dan juga bagus. Boleh menjadi satu pilihan makanan seharian kita lah kan. Kalau nak makan kari pun boleh, terpulang pada kita punya preference lah tak? Saya semua saya makan kari, saya makan selemak cili, saya makan asam pedas, saya makan sambal tumis, saya makan singgang, saya makan ya tak? Dan satu lagi lah makanan bagi saya yang sangat sihat yang boleh diamalkan ialah sup. Ini selalu mendapat kadang-kadang tanggapan negatif sup, seolah macam sup ni sebab ada minyak, nampak terapung atas tu kan, macam tak elok. Sebenarnya sup adalah makanan yang sangat sihat. Kalau ingat kebanyakan dulu sebelum adanya zaman
dalam hospital dan sebagainya. Bila orang sakit kita akan bagi minum makan sup kan. Ada tak? Sebab sup ni sebenarnya mengandung khasiat-khasiat yang bagus daripada tulang, daripada daging, daripada apa segala tetel-tetel yang melekat pada tulang tu semua. Dan bila dimasak semua dia akan diserap masuk dalam kuah sup tu. Dan bila kita makan kita dapat semua khasiat dia. Dan antara khasiat yang ada dalam tetel, dalam segala-gala yang uat-uat apa semua yang ada tu, termasuk daging-daging ni adalah dia ada kolagen. Kolagen ni akan bertindak sebagai prebiotik di dalam usus. Dia akan mempertingkatkan perkembangan probiotik, kuman baik dalam usus kita jika kita mengambil sup. Dan di barat sup dia orang dia akan campurkan dengan cuka apple dan dia panggil sebagai bone broth. Kita boleh letak dalam sup kita cuka apple untuk menjadikannya sebagai bone broth. Dia akan menyebabkan lebih banyak lagi pengeluaran khasiat-khasiat daripada tulang dan daripada daging dan sebagainya tu. So bone broth juga boleh diamalkan. Sup kita, sup lagi lah, sup tulang boleh, sup ekor boleh, sup apa lagi, sup gearbox boleh, sebulang lah apa-apa sup pun kita boleh sebenarnya ambil setiap hari kan. Dan lemak daripada haiwan yang sihat sebenarnya tidak ada masalah, walaupun lemak tepu, sebab kajian menunjukkan pengambilan lemak tepu daripada haiwan bukan punca sakit jantung kan. Lemak tepu dari haiwan tidak menyebabkan masalah kolesterol dan sebagainya kan. Yang penting sebenarnya bukan soal kolesterol tak, sebenarnya yang penting ialah keradangan yang terkawal. Dan jika haiwan itu sebenarnya adalah haiwan yang secara fitrah, haiwan yang makan rumput dan sebagainya, maka kadar kandungan omega 3 dia lebih tinggi, dan itu adalah sebenarnya yang bersifat anti keradangan kan. Sebab tu kita makan haiwan jenis macam ni, insya-Allah akan dapat kesihatan yang baik Sebab tu kita punya benchmark, kita punya kayu ukur bukan soal kolesterol, bukan soal lemak, tapi ialah soal keradangan dari segi pemakanan tu. Sebab tu makanan-makanan yang saya sebut ni, kalau ikut kan, sebelum ni semuanya dilarang sebab dikatakan tinggi kolesterol, tinggi lemak dan sebagainya. Padahal sebenarnya inilah sebenarnya makanan yang sihat, sebab bahan-bahan yang ada dalam dia mengandungi bahan-bahan anti keradangan dan antioksidan. Sebab tu kita kena betulkan sebenarnya pemahaman kita dan betulkan cara pemakanan kita, insya-Allah kita akan dapat kesihatan yang lebih baik, badan kita akan lebih sihat dan kita akan lebih kurus dan dengan berat badan yang ideal, yang sepatutnya yang kita ada lah kan. Dan kita dapat mengatasi masalah kegemukan dan sebagainya. Okey, saya ingat situ je. Sebab tu saya selalu ulang kan, kesihatan dia dengan ilmu yang betul. Bila ilmu kita tak betul, kita akan kerugian dalam kesihatan dan juga kerugian dalam makanan yang sedap. So, ingat, kesihatan dia dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya Dr. Norman bin Muhammad Narawi. Jika anda rasakan apa yang saya sampaikan ni ada banyak manfaat, maka saya harap anda semua boleh sama-sama bantu. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak bagi semua yang mendengar video ni kan. Sebenarnya terima kasih sebab anda bersabar dengan apa yang saya sampaikan dan juga insya-Allah kita sama-sama bermanfaat, dapat manfaat dari segi ilmu yang disampaikan, dapat kita amalkan, insya-Allah dapat kesihatan yang baik. Dan jangan lupa ajak kawan-kawan saudara mara ke arah benda-benda yang baik macam ni kan. Kita kongsi benda-benda yang baik, insya-Allah jika mereka sihat kita juga dapat pahala daripada itu, insya-Allah kan. Jangan lupa like, share dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.